الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, temunya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu kembali untuk meneruskan semula siri kuliah bulanan kita yang agak lama tertangguh. Pembacaan pada kitab hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi insyaAllah kita sambung, kalau tak salah muka surat 423 lah yang kedua. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan menunggu masa pagi dan petang. Kemudian pada hadis tersebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diterangkan wasiatnya yang difaham dari kesimpulan hadis itu dengan mengatakan bahawa apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu sampai waktu pagi. Demikianlah pula sebaliknya. Ini bererti amal petang mestilah dikerjakan di waktu petang, jangan tunggu sampai sebelah pagi. Dan amal pagi mestilah pula dikerjakan di waktu pagi, jangan nanti sampai sebelah petang. Kerana tiap-tiap amal ada waktunya, luput waktunya belum tahu dapat dikerjakannya kembali. Demikian pula amal hari ini jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokannya, sebab boleh jadi ada harapan, ada halangan yang menanti, ada gangguan yang menunggu yang tidak ada siapa pun yang tahu. Orang yang mengerti nilai waktu tidak membiarkan waktunya habis dengan percuma, tetapi dipenuhinya dengan amal yang berguna, kerana dia sedar waktu adalah umurnya, habisnya berarti kurang umurnya dan kurang pula amalnya. Padahal amal itulah persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Sungguh amatlah tepat wasiat Ibnu Umar sebagaimana yang tersebut itu. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kedua, jangan menunggu masa pagi dan petang. Fasal yang kedua nak menyatakan pada kita jangan menunggu masa pagi dan jangan menunggu masa petang. Maksudnya jangan kita membuang masa sehingga terabai waktu untuk kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan perkara yang sia-sia sehingga waktu itu habis berlalu begitu sahaja. Jadi kata pengarang, kemudian pada hadis tersebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, diterangkan wasiatnya yang difaham dari kesimpulan hadis itu dengan mengatakan bahawa apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu sampai waktu pagi. Demikian pula sebaliknya. Maknanya kalau kita berada pada waktu petang,
untuk kita melakukan ibadah pada waktu petang. Jangan kita berlengah-lengah sehingga sampai kepada esok hari. Apa benda amalan yang mesti dilakukan pada waktu petang? Amalan yang wajib ni waktu petang, tak lain tak bukan, iaitulah sembahyang fardu asar. Itu hak yang fardu. Dan di antara amalan yang ditekankan oleh para ulama pada waktu selepas asar, yang kalau boleh jangan kita tinggal, iaitu baca Quran selepas asar. Lepas asar jangan kita tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Kalau katalah kita ni sibuk sangat-sangat, tak ada masa sangat-sangat untuk kita baca Quran, untuk kita buka Quran nak baca, memadailah dengan kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kadang dah waktu, maknanya bukan baca Qul huwallahu ahad 3 kali gitu dah. Bukan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, bukan gitu. Maknanya sampai habislah surah Al-Ikhlas tu, tapi kita baca 3 kali. Sebab orang Nabi kata orang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahala dia sama seperti dia baca sebiji Al-Quran, seperti Quran. Jadi kalau kita tak ada sangat masa, tak boleh sangat nak buka Quran, nak baca Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad ataupun surah Al-Ikhlas tu 3 kali. Tak boleh nak baca 3 kali, baca sekali pun padang dah, belang-belang bawa kereta nak balik kerja dan seumpamanya. Nampak? Jadi nak kabarnya, maksud perkataan ni di sini, jangan kita buang masa pada waktu petang, nak tunggu pada waktu pagi esok baru kita nak buat ataupun baru nak melakukan sesuatu bentuk amal soleh. Mana-mana waktu yang ada kita lakukanlah. Mana-mana peluang yang ada untuk kita buat suatu amal soleh, maka kita buat. Jangan kita bertangguh-tangguh untuk melakukan kebajikan. Jangan kita berlengah-lengah untuk kita melakukan kebajikan. Jangan kita kata dah apalah, dah buat pertanian, esok boleh buat. Siapa kata kita yakin yang esok kita boleh buat? Sebab mati itu datang pada kita pada bila-bila masa. Kalau kita tak mati siang, kita akan mati malam. Kalau kita tak mati pagi, kita akan mati petang. Kalau kata petang ni kita ada peluang untuk buat kebajikan, kita tangguhkan untuk esok hari. Takut-takut tak petang esok, malam ni kita mati. Maka hak yang rugi ni adalah kita, sebab kita terlepas satu peluang untuk melakukan suatu kebajikan, suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu masa tu sangat-sangatlah penting. Penting tak penting masa ni, Allah bersumpah dengan masa, wal asr, dan sesungguhnya demi masa, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang rugi? Orang yang mengabaikan masa, orang yang membuang masa, orang yang menghabiskan masa dengan melakukan perkara yang sia-sia. Ni orang yang rugi ni. Melainkan kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang melakukan amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh ni di antara orang yang tidak buang masa dengan perkara yang sia-sia. Sebab tu masa tu penting. Kenapa masa tu penting? Kenapa masa tu dikatakan sebagai emas? Sebab masa yang berlalu dia tak akan mari semula ada. Waktu petang tadi, sekarang ni kita dah duduk pada waktu malam. Petang tadi dia tak akan datang balik kepada kita, melainkan kita kena tunggu petang esok pula. Tapi petang esok tu akan datang. Petang esok tu akan datang. Cuma persoalan ni pada kita ni lah, kita sempat ataupun tidak nak bertemu dengan waktu petang esok. Situ persoalan. Waktu dia kata jangan, apa nama ni, ada peluang untuk buat amalan pada waktu petang, maka kita janganlah tunggu pada sampai pada pagi esok. Demikian pula sebaliknya, kata dia. Ini bererti amal petang mestilah dikerjakan di waktu petang, jangan tunggu sampai sebelah pagi,
Dan amal pagi mestilah pula dikerjakan di waktu pagi. Jangan nanti sampai sebelah petang, kerana tiap-tiap amal ada waktunya. Antara amal yang dikatakan ada waktu, iaitulah sembahyang fardu. Sembahyang fardu telah pun ditetapkan pada waktunya. Sembahyang subuh waktu petang, sembahyang subuh waktu pagi. Sebagai contoh. Jadi kalau kita duduk waktu petang, jangan sampai kita tak sembahyang asar, jangan kita kata tak apalah, kotor maghrib karang ke, kotor isyak karang ke, kotor subuh esok ke dan sebagainya. Tak boleh. Itu suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap amalan itu, khususnya sembahyang fardu itu, telah pun ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh nak bertangguh-tangguh. Sedangkan amal hak sunat pun kalau boleh jangan bertangguh, apatah lagi amal hak fardu. Nah, hak sunat pun kalau boleh jangan bertangguh. Ada peluang waktu ni, ada masa kekosongan pada waktu ni, maka isikanlah waktu kekosongan pada waktu ni dengan amal soleh. Jangan tunggu waktu kekosongan hak lain. Itu hak sunat. Nah, hak sunat supaya apa? Supaya kita tak berada dalam kerugian. Itu hak sunat. Apatah lagi benda-benda yang perkara yang fardu. Bila perkara fardu kita tinggal, maka hukum dia haram, berdosa besar, dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal hari ini jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokan harinya. Sebab boleh jadi ada halangan yang menanti, ada gangguan yang menunggu yang tidak ada siapa pun yang tahu. Itu juga dia kata amal ini jangan tunggu pada hari esok. Ada peluang untuk buat amal ini, jangan kita tunggu sampai hari esok. Sebab hari esok belum tentu kita boleh buat ataupun tidak. Belum tentu boleh buat ataupun tidak. Sebab esok punya cerita tak ada siapa pun yang tahu melainkan duduk pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku esok untuk kita, semuanya dah ditentukan oleh Allah dalam keadaan tak ada siapa pun yang tahu. Sedangkan Nabi sendiri pun tak tahu. Nah, Nabi sendiri pun tak tahu apa yang berlaku pada Nabi pada hari esok. Nah, tapi kalau ada orang dakwa esoknya akan berlaku begini, itu pelawak lah tu. Esok awak akan jadi macam ni. Pada ramalan saya, esok hari awak akan jadi begini. Itu maknanya pelawak. Siapa yang percaya, syirik. Awak sebab tak ada siapa pun yang tahu. Benda yang esok hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kata benda ni tahun 2024 ni apa? Solar storm. Solar storm. Bumi akan ditimpa dengan ribut apa? Ribut cahaya ke apa? Ribut cahaya. Menyebabkan bumi ini akan jadi huru-hara, akan jadi pucabala. Siapa dia yang kata solar storm? Siapa yang buat keluar kenyataan tentang solar storm? Pak Saleh, Yahudi Nasrani. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tapi ada tak sandaran bagi kita orang Islam untuk kita menyatakan benda itu akan berlaku? Tak ada sandaran, tak ada hadis, tak ada Quran, tak ada hadis. Yang kata benda itu akan berlaku. Bila tidak ada sandaran pada Quran ataupun hadis tentang perkara yang belum berlaku dan yang akan berlaku, maka kita tak boleh pegang sebagai i'tiqad. Tapi yang pelik ni ramai orang percaya pasal solar storm. Pasal Dajjal tak percaya pula. Pasal Dajjal, pasal Dajjal Nabi sebut pasal Dajjal, tentang Dajjal akan muncul begini. Nak tanya Dajjal ni macam ni, tak percaya pula. Tak boleh ambil tahu pula, tak ada pegang pula. Benda yang disebut dalam hadis, benda yang dikitabkan oleh para ulama, yang disyarahkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para asatizah, tak boleh bakar pula.
Hak sedap lagi bila ustaz-ustaz ke apa, semua pakak tak percaya belaka. Ustaz ni karut lah, ustaz ni tak ada tauliah lah, ustaz ni dulu gitaris lah, begitulah, begini macam-macam. Kamu pakar tetap nak pakar hak Yahudi dan juga hak Nasrani. Benda hak yang belum berlaku kita tak tahu. Melainkan kalau benda yang belum berlaku tu sampai dengan nas, sama ada nas Al-Quran ataupun nas hadis daripada Nabi SAW, barulah kita kena pegang. Lain daripada tu tak ada. Kalau kata ulama sebut, ya, ulama sebut esok akan jadi begini, ulama tu ambil hujah di mana? Ambil hujah pada Quran, pada hadis? Tidak. Tapi ulama tu sebut pada firasat dia, tak boleh pakai. Walaupun dia ulama, tetap tak boleh pakai. Pasal apa? Benda yang belum berlaku mesti datang dengan nas. Dia tidak ada istihad. Ulama tidak boleh beristihad benda yang gaib. Benda yang berlaku esok gaib tidak? Gaib. Benda yang tak tahu, benda yang tak nampak, itu gaib. Bila gaib mesti gantung pada nas, tak boleh gantung pada istihad. Batu ulama, para ulama dia tidak akan mengeluarkan istihad tentang perkara gaib, melainkan dia hanya mensyarahkan benda yang gaib ni bersandarkan pada nas Quran ataupun hadis. Jadi kita kalau ada peluang beramal untuk hari ni, janganlah sampai kita tunggu untuk hari esok. Sebab apa yang berlaku pada hari esok pada diri kita, tidak ada siapa-siapa pun yang tahu, sedangkan kita sendiri pun tak tahu apa yang akan berlaku pada kita pada hari esok. Jangan kata esok, Paisa ni kita tahu tak kenapa hak berlaku pada kita? Paisa tak tahu. Jangan kata Paisa sekejap lagi, setengah jam lagi, kita tahu kenapa berlaku pada kita? Tak tahu. Kok ada hak yang mati lepas pada dia setengah jam lagi. Kalau tak saya tuan-tuan, tapi minta jangan saya lah. Minta jangan saya lah. Sebab banyak dah berlaku ustaz-ustaz tengah mengajar kap berhenti tepung mati. Memanglah mati syahid. Tapi tak boleh tak mau mati lagi. Kalau boleh tak mau mati lagi. Allahu Rabbi. Nampak? Orang yang mengerti nilai waktu tidak membiarkan waktunya habis dengan percuma tanpa dipenuhi dengan amal yang berguna. Orang yang gerti untuk menilai waktu, maknanya orang yang cerdik dalam menilai waktu, orang yang mengetahui tentang betapa mahalnya masa, betapa berharganya masa, betapa berharganya waktu tu. Dia tak akan biarkan waktu itu habis dengan percuma. Maksudnya tak akan biarkan masa itu berlalu begitu sahaja tanpa sebarang perkara yang bermanfaat. Ini orang yang mengetahui, orang yang gerti, orang yang cerdik pasal waktu. Orang yang cerdik pasal waktu. Orang cerdik pasal waktu, dia tak akan lock waktu ataupun masa itu berjalan begitu saja tanpa buat sesuatu perkara yang tidak ada apa-apa manfaat. Kerana dia sedar waktu adalah umurnya. Pasal apa dia tahu? Kerana waktu tu adalah umur. Masa ni 24 jam yang dikatakan masa sehari semalam 24 jam tu adalah umur kita. Berlalu 1 jam, maka kuranglah umur kita 1 jam. Berlalu 24 jam, maka kuranglah umur kita 24 jam. Walaupun pada dasarnya umur kita tu tetap 40. Tahun ni masuk 40 sebagai contoh. Habis dah berlalu 24 jam sehari semalam, maka kurang dah 24 jam daripada umur kita 40. Esok pula berlalu lagi 24 jam, maka dah berlalu lagi berkurangan lagi 24 jam daripada umur kita 40. Makin kurang. Nampak? Habisnya berarti kurang umurnya dan kurang pula amalnya.
Bila kurang umur, maka kuranglah amalan. Maksud kurang amalan? Maka kuranglah peluang untuk kita melakukan amalan. Semakin kurang usia kita, maka semakin kuranglah peluang kita untuk melakukan sesuatu amal soleh. Atas beberapa faktor. Bila kurang umur, maksud kurang umur ni daripada muda ke tua, tua bertambah tua. Bila bertambah tua, badan kita kurang lagi bertenaga, badan kita ni kurang lagi sihat. Daripada sihat segor-megor, maka dah kurang dah sihat. Bila dah kurang sihat, macam-macam penyakit mari, penyakit tu mari. Jadi kurang bertenaga. Bila kurang bertenaga, ghaliknya kuranglah kita untuk melakukan amal soleh. Banyak berehat daripada buat amal. Itu lumrah ataupun fitrah kehidupan manusia. Kurang bertenaga, kuranglah pekerjaan amalan. Dia lebih banyak berehat daripada melakukan amalan. Jadi sebab tu masa sihat, masa segar, ada peluang, ada masa, maka buatlah amalan yang sebanyak-banyaknya. Nampak? Padahal amal itulah persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Dia kata amal ini merupakan persediaan. Persediaan di mana? Untuk hidup di suatu tempat yang dikatakan sepanjang zaman, iaitu tempat yang kekal abad. Tempat yang disebutkan sebagai Darul Baqa. Kita sekarang duduk di Darul Fana, negeri yang akan binasa. Kemudian kita akan hijrah daripada Darul Fana, hijrah ke Darul Baqa. Daripada negeri yang binasa, kita akan hijrah ke negeri yang kekal abadi. Benda yang sangat bermanfaat pada kita di negeri yang kekal abadi bukan harta benda, bukan pangkat, bukan jawatan dan sebagainya. Tetapi yang bermanfaat untuk kita di Darul Baqa, di negeri yang kekal abadi, iaitulah amal soleh yang kita lakukan sewaktu kita berada di Darul Fana. Itu yang bermanfaat pada kita. Sebab itu yang akan menjadi pegangan pada kita bila mana kita balik kepada tempat asal kita, iaitu negeri akhirat. Sebab benda yang lain tak ada manfaat apa-apa. Lepas tu Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak. Hari mana? Hari akhirat. Harta benda yang melepuh buah, tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa faedah, tidak ada apa-apa manfaat. Anak pinak kita hok begitu ramai yang kita bangga-bangga sangat masih hidup dalam dunia kemarin. Anak berapa orang? 4 orang sikit, dah orang cek tahu 4 orang. Anakmu? Anak aku 3, lagi 2 orang. Anakmu berapa? 7. Padu sikit lah. Anakmu? Anak aku 17. Padu bah 17. Berapa mak? Seorang mak. Seorang mak anak 17. Kita pun bangga, orang kata kita pun padu kakak ni. 17 anak. Tapi ada manfaat tak? Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak ada guna harta benda dan anak pinak. Anak pinak hak ramai, ada ketikanya tidak memberi apa-apa manfaat. Bahkan akan memberatkan lagi kita di akhirat esok. Apa? Kalau tak kena gaya, seorang-seorang akan bagi dakwa kita di hadapan Allah. Anak kita 17. 17 orang. Dan kalau 17 dakwa kita depan Allah, lagu mana kita dakwa? Pasal apa dakwa? Sebab dalam dunia kita tak buat sesuatu benda yang bermanfaat untuk anak-anak. Kita abaikan anak kita daripada pengetahuan agama. Kita nak anak kita berpeleseran, melakukan maksiat kepada Allah.
Itu orang yang kata tak ada manfaat. Harta lagi tak ada manfaat. Jawatan tak ada manfaat juga. Ada manfaat jawatan. Kalau orang selok-selok anak nak cari jawatan, nak ni hok selok ke ngak orang tu. Nak pada jawatan tu, nak pada jawatan ni. Bila dah dapat tak buat pun bagi gitu lah, selok sekon gitu. Faham lah, tak faham sudahlah. Ada manfaat tak? Ada. Melainkan kalau dia laksanakan apa yang dia pegang tu mengikut pada perintah Allah, itu lain. Tapi kalau nak pada jawatan kerana nak berbangga-bangga, maka tidak ada manfaat. Bahkan akan menyusahkan lagi dia di akhirat. Akan menyusahkan lagi. Lepas tu Nabi kata yaqba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun ahluhu wa maluhu yarji'u wa yabqa wa amaluhu aw kama qala. Dan Nabi kata yang akan ikut mayat ke perkuburan itu, kata Nabi, ada 3 benda. Yaqba'ul mayyita thalatha, yang akan ikut mayat tu ada 3 kali. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarga, harta benda, amalan. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Dan 2 balik. Wa yabqa wahidun, 1 akan kekal. Yang kekal ni kata Nabi. Ahluhu wa maluhu yarji'u. Ahli keluarga, harta benda, balik. Wa yabqa, yang kekal bersama dengan mayat tu, kata Nabi, amaluhu, iaitu amalan yang dia buat. Itu yang kekal bersama dengan kita bila mana kita masuk dalam kubur seksa. Belaka-belaka semua kita, tuan-tuan saya, bila masuk dalam kubur, yang kekal sama dengan kita, amalan kita ni. Antaranya benda yang kita buat malam ni, benda yang kita buat sekarang ini, 3 dan saat ini, yang kita buat. Hak ni yang akan bersama-sama dengan kita. Dan tu kalau tak ikhlas, Ustaz, ikhlas tak ikhlas tu antara kita dengan Allah. Tapi hak tu ikut juga. Walau tak ikhlas pun ikut juga. Yang kata amalan hak ikut kita sampai kubur tu, jangan kata amalan, bukan kata amalan soleh aja, bukan kata amal taat aja, amal maksiat pun ikut juga. Kalau kata kaki judi, masa dia hidup tu dia judi, amalan dia judi pun ikut ke? Amalan dia berani main toto, tipu orang tak ada toto. Tu pun ikut ke? Amalan dia berani belaga ayam, tu pun ikut ke? Amalan dia berani menipu orang, cakap je menipu, cakap menipu. Asal menipu je dia bercakap, asal cakap je mesti menipu. Tu pun ikut ke? Jangan kata, bukan kata amal soleh saja, amal maksiat pun akan ikut juga. Maka situ akan menentukan keadaan kita dalam kubur. Sama ada kubur kita tu akan menjadi salah satu daripada kebun-kebun syurga, ataupun menjadi salah satu daripada liang-liang daripada lubang api neraka. Na'udzubillah. Lepas tu Sayyidina Usman, tuan-tuan, bila dia tengok kubur dia menangis. Sayyidina Usman, tu Sayyidina Usman tengok kubur menangis. Tengok kubur menangis, orang tanya dia apa menangis tengok kubur. Dia kata kubur ni lah tempat penentu sama ada baik ataupun celaka ni aku di akhirat esok. Kalau kata baik sini, baiklah di akhirat. Kalau kata celaka aku di sini, celakalah aku di akhirat. Kata Sayyidina Usman. Itu Sayyidina Usman tengok kubur menangis. Kita tengok kubur lari. Tengok kubur lari kita takut. Memang orang Melayu sinoni dia dah takut dengan kubur. Lepas tu kita jaga kubur kan, lah. Jaga kubur kita. Bila jaga kubur, gaya. Bila gaya je baru jaga kubur. Asal jaga kubur je gaya. Bila gaya baru jaga kubur. Bila jaga kubur tu maknanya confirm gaya. Kalau tak gaya tu, tak ziarah tu maknanya tak gaya lah. Sedangkan Nabi kata zuruha, ziarahlah kamu ke kubur. Asalnya memang Nabi tak bagi.
Bila hak selepas daripada Nabi bagi, Nabi minta kepada Allah. Bila Nabi lalu kat kubur mak Nabi, Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mak aku, kata Nabi. Allah tak makbulkan permintaan Nabi. Allah tak makbulkan. Lalu Nabi Nabi kata, ya Allah, izinkan aku untuk ziarah kubur mak aku. Lalu Allah izinkan. Bila Allah izinkan untuk Nabi ziarah kubur mak Nabi, maka Nabi pun sebut kepada sahabat, dulu aku tak bagi mu ziarah kubur, tapi sekarang aku bagi mu ziarah kubur, maka ziarahlah kamu kubur, kerana dengan ziarah kubur tu mengingatkan kamu kepada kematian. Dulu Nabi tak bagi. Pasal apa Nabi tak bagi? Sebab masa tu sahabat-sahabat baru masuk Islam, bimbang, takut-takut bila ziarah kubur masih lagi melakukan perkara-perkara lara dalam jahiliah. Ada orang tanya kenapa Allah tak makbulkan permintaan Nabi untuk ampunkan dosa mak Nabi. Sebab mak Nabi dah diampunkan oleh Allah. Mak Nabi ni orang yang mulia. Jangan kita salah faham pula. Allah tak ampunkan dosa Aminah. Aminah masuk neraka Tak, takkanlah Aminah masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, sedangkan dia mengandungkan zuriat seorang Rasul. Sama juga kalau tuan-tuan jumpa hadis, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah aku mati dah, ayah aku ada mana sekarang? Nabi kata, ayahmu ada dalam neraka. Lepas tu pemuda ni menangis. Lalu Nabi kata, ayahmu dan ayahku kedua-duanya duduk dalam neraka. Nabi sebut, takkan Abdullah masuk neraka? Sedangkan Abdullah meninggal dunia sebelum Nabi lahir, ketika mana Aminah sedang mengandungkan zuriat Nabi lebih kurang 2 ke 3 bulan. Takkan Abdullah mati masuk neraka? Yang dimaksudkan Abi dalam hadis tersebut bukan Abdullah. Dah tu siapa? Abu Talib, tok saudara Nabi, ayah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Memang Abu Talib duduk dalam neraka sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul, walaupun dia baik dengan Nabi. Nampak? Jadi Nabi suruh kita ziarah kubur, ziarahlah. Ziarah. Masalah orang lelaki nak ziarah kubur, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Memang dituntut, disunatkan kita bagi orang lelaki untuk ziarah kubur, tidak kira pada waktu bila-bila, kecuali ada sebahagian ulama tasawuf pun di antara waktu yang dituntut kita untuk ziarah kubur ialah pada waktu malam. Kali ahli Korea sini pakat ziarah kubur waktu malam. Tiga orang nak bagi malam ni 3 orang, malam esok 3 orang, malam lusa 3 orang, malam tulat 3 orang, malam tubing 3 orang, malam selepas tubing tak tahu dah semua. Lepas tubing tu buat ya, tak tahu dah, kita pun tak tahu dah. Selepas tu cek seorang dah cek seorang, maka seorang tu gila jaga waktu malam. Waktu malam di antara waktu yang afdal ziarah kubur waktu malam. Sebab apa malam? Sebab malam ni sifat dia sunyi, gelap. Bila sunyi dan gelap, kita akan berasa takut. Tak? Patut orang tak apa pergi kubur waktu malam. Jangan kata pergi, lalu pun tak apa. Tak? Lalu pun tak apa. Tobat tak lalu. Tak? Tobat tak lalu. Nampak? Malam ni sunyi, gelap. Bila sunyi dan gelap tu dia akan mari perasaan takut. Jadi sunyi dan gelap serta takut ni akan memberi manfaat pada kita bagaimana keadaan kita bila kita duduk malam pertama di alam barzakh. Kita duduk ziarah kubur waktu malam ni, duduk atas kubur tepi batu nisan, kita mari dah rasa gelap, rasa takut. Berapa takut? Sunyi, gelap. Bila takut, duduk takut yang teramat sangat ni, kita boleh lari. Balik boleh bagi api aku ni. Duk kubur seorang ni gila buat kerja bodoh lagu ni bagi api ni. Itu waktu orang bagi api. Apa takut dah dia tak faham. Pas kecil lah. Itu duduk di atas tuan-tuan.
Cuba kita bayangkan kalau kita duduk bawah. Malam pertama kita di alam barzah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan gelap serta takut, dan di mana kita nak lari? Siapa waktu tu yang boleh tolong kita? Tak ada siapa yang boleh tolong kita waktu tu. Berapa? Amalan kita lah, amal soleh kita ni yang boleh tolong kita, dan ketakwaan kita yang boleh tolong kita. Nak harap ke orang hidup? Tidak. Batu Imam Ghazali kata, jangan harap pertolongan daripada orang yang hidup bila kamu dah mati. Maknanya masa kita hidup ni, buatlah amalan. Jangan sekali-kali terlintas dalam hati, tak apa, bila aku mati nanti anak-anak aku boleh tolong. Jangan. Kita mati, nah, memanglah 3 hari anak bini kita buat tahlil, kita 3 malam. Malam pertama biskut tawar, malam kedua roti kacang, malam 3 seminyak. Nampak orang sedih hari memanglah. Kalau tak buat gitu, tak buat orang sedih hari. Jangan kata apa nama ni 3 malam. Malam pertama tu sekut tawar, malam kedua tak hari tu. Malam pertama sekut tawar. Memang kata celaka sekut tawar. Cicok tengok, bukan sini lah, bukan segini. Tu bila kata taubat esok aku tak hari dah. Tak hari dah. Malam kedua jemput dah, datang rumah saya pula. Malam ni kita buat malam kedua tadi untuk arwah ayah saya, kata anak semati, anak arwah. Terima kata minta maaf lah, bukan sedih ni. Contoh. Minta maaf saya ada hal tadi. Jadi saya suruh ke Bila lah wakil. Bila kata saya dulu tak bersedap. Kata Bila. Dah tu suruh ketuk siap lah. Ketuk siap dulu sopak pun pakai. Malah layar rusak Allah. Percaya lah kalau ketuk siap. Dah tak nanya kita dalam kubur. Kalau kata sungguh lah buat 100 hari. Tapi jangan kata wajib 100 hari dah. Jangan kata mesti kena buat 100 hari. Malam pertama, malam 2, malam 3, malam 7, malam 40 lagi, malam 1 dah, 6 malam. Jangan kata mesti kena buat. Jangan. Situ salah. Situ salah. Tapi kalau nak buat, tak kira mana, ikut anda lah. Malam 13 je, malam 15 je nak buat. Katalah buat. Buat. Bini si mati, bini kita ni habis hendak 4 bulan. Hari ni hari 4 bulan ke 10 hari. Esok 4 bulan 11. Habis dah hendak dia. Habis hendak dia untuk bila masuk Mina dah. Bukan bila sini. Buat contoh. Masuk Mina dah, berak dia nikah. Agak-agak bila dia nikah baru dia ingat lagi tak kita. Assalamualaikum lah, tak ingat tak kita. Meranalah kita. Sebab tu sekarang ni kita tengok contoh. Kita yang hidup sekarang ni. Agak-agak kita ingat tak ketuk nenek kita yang mati tu. Tak ingat dah. Ziarah pun jangan-jangan dah. Sedekah Yasin pun jangan-jangan dah. Mula-mula je tengah sedih. Masa baru-baru mati je, masa tengah sedih tu. Tu kita ingat sangat. Sama kau kalau kita mati esok, bini kita tengah sedih. Ingat sangat dah. Dekah macam orang mau, dekah Yasin orang mau. Habis hendak nikah baru, tak ingat dah dia boleh untuk lelaki baru. Balik awal. Sama kau orang puan mati. Jangan harap tok lelaki nak sedekah tengok. Dia balik, bini tak simpan lagi. Tok lelaki nikah dulu baru simpan. Apa mana bagi? Ada tak? Tengok. Boleh nak. Bokno kata dah kau berapa nak simpan ni, siap dah kedah ni. Buku-buku siap dah kedah, kata Bokno. Janganlah Bokno. Tunggu tu imam lagi. Tu imam lagi pula banyak ke. Dah berapa pula banyak ke dia jadi imam yang jenazah. Dah tu akan kau dulu. Mungkin kata maklum. Gila tak gila. Orang tak buat, kita buat. Bangun
jadi hatu. Cekek tu lagi. Dah sah tak rajin? Sah tak? Sah, tapi tak buat nak pegang lah buat ya. Kalau buat gitu mana nampak orang jahat. Kalau nak nikah jangan masa bini mati gitu. Nak nikah kalau kata bini mati lepas sipang baru nikah. Ataupun nikah masa ni bini tengah hidup. Tak berani pun. Kalau berani lah masa saat ni. Kalau berani nikah lah masa ni kan. Aduh, baru dia ada kawan jumpa saya. Tak, kawan saya ni nak nikah lain, nak nikah baru. Ada cara tak tuan? Cara pun ada. Dan dia nikah dah. Nak nikah kali kedua ni. Anak jalan orang mudah-mudah. Katamu ni cakap ke tengok orang. Kalau ada orang jalan mudah, aku tak pergi dah rumah aku dulu buat anak. Aku tak pergi dah rumah aku dulu buat. Masalah ni tak ada jalan mudah. Tak ada jalan mudah. Tak ada sana tak ya. Tak ada sana tak. Allah. Kalau ada sana mungkin tentu tuan-tuan jalan tidak sedar orang tadi. Nikah baru aja jalan pun tidak sedar. Aduh. Tapi tak tahu dah aku boleh kereta baru tu jadi kot lain pun tak. Boleh kereta baru, enjin baru, gear baru, tayar baru, steering baru. Dia hok yang kek. Dia hok kokek-kokek dah situ kokek sini kokek. Aduh dah. Baik ada lain mampu aku. Mana lagi? Itu kita. Jadi jangan haraplah pertolongan daripada orang hidup. Kalau kita harap pertolongan hidup, jawabnya menyesallah kita di alam sana. Tapi menyesal di alam sana memang tidak ada berguna, tak ada manfaat apa-apa. Beradalah kita. Nampak? Seterusnya oleh Ibnu Umar diterangkannya lagi wasiatnya itu, iaitu gunakanlah diri engkau dari sehat engkau bagi masa sakit engkau, dan dari hidup engkau bagi masa mati engkau. Ini bererti masa sehat dan masa hidup di dunia hendaklah digunakan sepenuhnya, dan sebaliknya untuk amal dan pekerjaan yang berguna yang mendatangkan faedah di kemudian hari. Dan hargailah masa yang tersebut itu sebelum datang masa sakit dan masa mati. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada seorang lelaki yang bermaksud, buatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi hadis ini bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Ibnu Umar. Nabi kata, buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, peluang masa engkau muda sebelum tua. Yang pertama Nabi kata masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan peluang yang sangat-sangat baik untuk kita melakukan sebarang bentuk pekerjaan yang bermanfaat. Sama ada manfaatnya pada dunia maupun manfaatnya pada akhirat. Jadi kalau orang kata tunggu penceng baru nak pergi masjid, maka dia tak beramal dengan hadis. Bila nak pergi masjid ni, dah sibuk ni tunggu penceng lah. Tunggu penceng esok memang kita jadi ahli, kata regular customer tetap masjid. Pagi malam kita duduk masjid. Dah penceng bila? Umur 60. Sekarang ni 53. Agak-agak umur 60 kita ni skor macam umur 40 ke? Agak-agak kalau umur 40 pun macam-macam penyakit main. Dan kalau 60, lewat 60 seteruk. Masa muda nak pergi sejid, nak pergi masa pencen, bergerak esok hari ni pencen, esok bahas teruk. Dan bila nak pergi sejid, bukan minta, buat contoh. Buat contoh, tak kerugi kita. Apa tu Nabi kata, masa muda sebelum datang masa tua. Maknanya masa muda tu ada peluang yang baik, gunakanlah masa muda tu dengan
dengan perkara yang sebaik-baik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, masa engkau sihat sebelum datang waktu sakit. Ya, masa sihat, gunakan waktu sihat dengan sebaik mungkin sebelum datang masa sakit. Ya, masa sihat, tubuh badan tengah sihat, harta pun ada, kemampuan ada, gilah Mekah, buat haji ataupun buat umrah. Jangan tangguh-tangguh. Jangan sampai masa sakit baru terasa nak pergi haji, baru terasa nak pergi umrah. Pergi-pergi sampai sana tak boleh buat kerja, tak kerugi. Dah sampai sana tak boleh buat kerja, nak tawah tak boleh, dah duduk sana masuk hospital semua. Pas masuk air, masuk air, pas masuk air, masuk air, pas masuk air, masuk air. Tak kerugi kita. Dah apa? Dah masa tua baru nak pergi. Jangan masa muda ada peluang, kita tak gunakan masa muda, manfaat masa muda dengan sebaik-baiknya. Jadi gunakan masa sihat. Gunakan masa sihat dengan perkara yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, masa engkau kaya sebelum datang apa? Yakni sebelum datang masa miskin. Masa kaya, infakkanlah harta dengan sebanyak-banyak. Jangan bila dah miskin baru mari perasaan rasa nak sedekah, baru mari rasa menyesal. Menyesalnya aku hari tu tak waktu ambil zakat, menyesalnya aku hari tu tak berwakaf, menyesalnya aku hari tu tak bersedekah. Bila dah apa ni baru tahu manfaat sedekah, baru tahu kewajipan zakat, baru tahu betapa besarnya nilai wakaf. Dah masa kaya tak ingat. Masa kaya enjoy, masa kaya kedeku. Jadi kita jadi orang yang rugi. Jadi gunakanlah masa kaya untuk kita beribadah melalui harta benda kita. Gunakanlah masa kaya untuk kita berjihad dengan menggunakan harta kita. Orang tanya, harta boleh jihad juga? Boleh. Siapa kata tak boleh? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah beli, kata Allah. Allah beli, inna Allah ashtara minal mu'minin, Allah beli daripada orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, nyawa mereka dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan dibayar, dengan dibalas dengan syurga. Maknanya ni ayat ni Allah nak cerita kelebihan orang jihad. Jihad ni jihad lagu mana? Antara jihad dia, jihad dengan nyawa, jihad dengan harta. Harta pun boleh digunakan untuk berjihad. Kita tak mampu nak berjihad dengan nyawa, jihad dengan harta. Orang yang tak mampu nak jihad dengan harta, jihad dengan tenaga. Tak mampu jihad dengan tenaga, jihad dengan ilmu. Orang yang ada ilmu, jihad dengan ilmu. Semua keadaan kita boleh gunakan sebagai alat untuk berjihad. Kita nak pergi Palestin perang dengan rejim Zionis, tak mampu. Tak mampu kita nak masuk apa benda ni Hamas reject kita awal-awal. Hamas reject kita awal-awal. Kita nak masuk Hamas, dia tanya, satu hari berapa kali khatam Quran? Dia tanya kita satu hari berapa kali khatam Quran. Kita kata khatam Quran setahun sekali bila Ramadan, tak ada lama-lama. Maknanya bukan kita khatam, satu masjid tu khatam, bukan kita seorang. Hak tu pun dia reject tu. Dia reject dah. Dia tanya pula kita dalam masa seminggu berapa kali sembahyang sunat tasbih. Berapa kali sembahyang sunat tasbih? Kita kali sembahyang sunat tasbih. Setahun sekali tu kira hebat ada. Setahun sekali tu kira memang hebat tu. Setahun sekali. Ada orang sekali seumur hidup. Pasal dia apa? Kan Nabi sebut kan, kalau tak mampu buat setahun sekali, buat sekali seumur hidup. Kita pun kata selama hidup saya 40 tahun ni sekali baru. Reject awal-awal. Reject awal-awal. Maknanya kita tak mampu nak menyertai Hamas, tak mampu. Nak jihad lawan rejim Zionis, tak mampu. Dah tu bila tak mampu gitu, berapa yang mampu?
harta benda, infak harta. Itu pun dikira sebagai jihad kita dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. No. Yang keempat, masa engkau lapang sebelum datang waktu sibuk, iaitu sibuk dengan pekerjaan. Masa lapang yang ada, gunakanlah masa lapang yang baik itu untuk kita melakukan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Dan masa engkau masih hidup sebelum mati. Kalau ni kita masih hidup, maka gunakanlah waktu kehidupan kita ni dengan perkara yang baik, dengan perkara yang bermanfaat sebelum datang kematian pada kita. Sebab kematian ni datang pada kita tanpa dijemput dan tanpa diundang. Dia datang kepada kita dalam keadaan yang secara tiba-tiba, yang kita tak tahu tiba-tiba dia mana. Tak, bila dia mari kita tak ada kata is got A kan, bagi A kan. Tak ready lagi ni. Balik dulu lah, bagi semudah dah. Boleh tak ayat kita? Is got A mari kat kita, beri salam, Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam. Pergi lah. Is got A. Oh, is got A, mari mudah lah. Tak ready lagi ni. Boleh ayat kita? Tak boleh ayat kita. Dah. Takut tak cakap tak kata apa-apa. Tengok mungkin is got A, tak kata apa-apa. Dah. Maknanya dia mati datang tu dalam keadaan kita tak undang dia. Bila kita tak undang, maka kita kena sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Jangan kata sakit baru mati. Jangan kata tua baru mati. Sebab syarat mati bukannya sakit, syarat mati bukannya tua. Tak semestinya orang sakit mati dulu daripada orang sihat. Tak semestinya orang tua mati dulu daripada orang muda. Nama orang muda mati dulu. Nama orang sihat mati dulu. Dah, orang kata exercise lah, exercise ni senaman, bersenam, jaga jantung. Nah, ni apa ni, duduk perak je. Nanti kena sakit jantung. Orang yang sakit jantung tak mati lagi. Hak tak sakit jantung, mati dulu serangan jantung. Nah, patut dah ada kata barang ni. Dah ada kata barang ni. Nampak tak? Sebab tu pakar-pakar perubatan dia kata benda yang tak baik, di antara benda yang tidak bermanfaat, benda yang tak molek, benda yang paling tak baik bila mana kita bersukan waktu malam. Main bola ke, main badminton ke, main takraw ke, main futsal ke, kayu basikal ke, waktu malam. Dah cari tanya doktor. Ni doktor ayat kita ni. Nah, benda yang tak baik dibuat pada waktu malam. Sebab waktu malam adalah waktu untuk jantung kita berehat. Nah, untuk jantung kita berehat. Bila kita push dia tak ada masa rehat. Dia kerja lebih. Nah, sampai pukul 1 pagi baru berhenti main futsal. Apa ramai ahli futsal tu mati kerja. Berhenti main futsal nyandar letih tu. Minum air, lepas tu dah debung. Ubah, mati. Mati. Dia berlaku pada abang kita sendiri, abang saya sendiri, tapi tak hati lagi lah. Dia memang kaki futsal. Tengah main futsal, habis main futsal, dia berhenti berlehat, penuh dia minum air. Tiba-tiba dia sesak rapah. Sesak rapah, muka dah biru. Kawan dia pun paling junior, bila mari ambil, baik, 3 sobat. Doktor tanya, apa kena masa bila selepas main futsal? Masa tu doktor Smita beritahu saya, waktu malam bukan waktu untuk bersukan. Waktu malam untuk berehat kerana jantung penuh berehat. Waktu dia tanya, cik bersukan waktu malam? Saya tak. Saya tak bersukan waktu malam. Saya makan je waktu malam. Ada makan? Tak apalah, tuan-tuan makanlah, saya balik dulu. Kita kena jaga doktor ini. Baik. Maka dengan keterangan ini wajiblah atas setiap seorang mukmin menyadari benar-benar akan nilai hidup dalam dunia sebelum hidupnya itu datangnya sesuatu yang menggangguinya atau membinasakannya. Wallahu a'lam. Berkisahkan ini insya-Allah panjang umur, sihat tubuh badan, tercukup bulog pada bulan hadapan insya-Allah, jika panjang umur dan sihat tubuh badan. Insya-Allah lah, habislah tahun ni dah. Kau kali janji lah.
Berapa kali janji dah, insyaAllah tahun ni habis. InsyaAllah. InsyaAllah tahun ni habis. Ada tinggal satu hadis je lagi. Tinggal satu hadis. Ni hadis 41, nanti masuk hadis 42. Tapi tak apa, habis pun kita tak dimah dah habis. Dulu kita dimah kambing. Tuan-tuan buat habis pun lagi bagus. Kalau tuan-tuan masuk habis khatam kita ni, kita lagi balik. Kita lagi balik. Wallahu a'lam. Jadi seperti biasa tuan-tuan, bohong sumbangan belas ihsan simpati daripada tuan-tuan dalam tabung yang saya bawa. Mana tabung kan? Di situ tabung fisabilillah untuk kebajikan pendidikan, pengurusan dan pengoperasian sekolah saya lah, Madrasah Ar-Ridwan. InsyaAllah wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.